4 teknik yang famous orang gunakan bagaimana mereka menyimpan untuk membeli rumah. Di kata lain, kenapa nak menyimpan? Menyimpan ni untuk membayar deposit pembelian rumah. Sekarang ni sebelum kita menyimpan, sebelum kita fahamkan, dia ada 3 cara pembelian rumah yang famous. Iaitu yang pertama, pembelian secara subsale, yang new development. Yang ketiga, lelong. Kalau subsale, standardnya yang kita kena sediakan adalah 15%. 10% untuk deposit, 5% lagi untuk kos-kos lain. Yang pertama Yang kedua, new development berbeza sedikit. Dia punya deposit tu agak rendah kerana package-package yang disediakan oleh pemaju. Oleh kerana pemaju ada sediakan diskaun, rebate dan sebagainya. Itu yang sampai kalau kita perasan pemaju letak poster ke banner sebagainya kan RM1,000 sahaja untuk membeli rumah. Kerana apa? Dari segi depositnya telah diletakkan diskaun oleh developer. Yang ketiga adalah lelong. Lelong ni dia punya upfront tu, dia punya deposit tu sama 10%. Cumanya dia punya kos yang lain-lain kena charge tu sama 5%. Dia ada kos-kos lain lagi. So yang paling famous orang biasa beli adalah rumah subsale, iaitu kena sediakan 15%. 10% untuk bayaran deposit awal, 5% untuk kos-kos lain. So, kenapa 10% kita kena sediakan? Kerana bank, mengikut bank negara, semua bank hanya dibenarkan untuk memberi pinjaman 90% sahaja. 10% lagi kita kena keluarkan, 5% lagi untuk kos-kos lain. Teknik yang pertama saya kenali sebagai forced saving. Forced saving ni maksudnya, contohnya rumah yang kita nak beli itu RM100,000, jadi kurang-kurang kita kena simpan RM15,000. Bagaimana nak menyimpan RM15,000? Iaitu setiap bulan mengikut gaji masing-masing lah, RM1,000, RM500, RM800 dan sebagainya. Apa nasihat saya di sini ialah simpan dahulu baru belanja. Jangan belanja baru simpan. Banyakkan orang dia belanja dulu, lepas tu hujungnya baru tengok berapa nak simpan bulan ni. Kalau boleh saya nasihatkan dalam 30% daripada kita punya gaji. Kalau gaji kita RM3,000, RM900 kita simpan. Yang kedua iaitu caranya kita pinjam dahulu. Pinjam, maksudnya pinjam ni bukan pinjam dengan bank, tapi nasihat saya sini adalah pinjam dengan keluarga. Okey, sabar Pinjam keluarga ni maksudnya pinjam dahulu dengan mak ayah kita, adik-beradik sebagainya, RM15,000 tersebut dalam contoh yang sama. RM15,000 kita pinjam, tapi dalam arti kata bukannya kita akan menyimpan untuk bayar balik. Ini dia punya combination dia. Pinjam dengan keluarga dulu RM15,000, bayar balik dengan cara pengeluaran KWSP akaun 2. So semua ada kerja kan, semua ada mencarum tiap-tiap bulan, kita boleh bawa keluar daripada akaun KWSP akaun 2 kita. So bila dah beli rumah, cumanya KWSP akaun 2 ni kena keluar, hanya boleh dikeluarkan bila dah sign SMP. SMP dah siap, barulah boleh submit ke KWSP. Kemudian KWSP tengok dokumen semua dah okey, bergantung pada nature rumah tu, semua dah okey, dan dia akan remitkan, masukkan duit dalam akaun kita. Yang ketiga adalah ASB financing. ASB financing ni dia teknikal sikit lah. Maksudnya kita jadi macam paksa simpanan. Kita buat loan ASB, jadi bank akan bagi ASB loan tu masuk dalam ASB. So setiap bulan diwajibkan kan potongan daripada gaji kita untuk buat simpanan. Pada ujung tahunnya ada dividen sikit. So dividen tu yang kita berjaya keluarkan untuk kita bayar sebagai deposit rumah. Yang terakhir, buat part time. Buat part time ni yang kebanyakan famous sekarang ni, macam orang buat Grab, kemahiran sikit buat mengajar ke, online marketing, jual produk sebagainya kan. Satu yang last nasihat saya di sini ialah, betul dah buat part time, dah buat dah. Cuma hasilan daripada part time tu masuk dalam akaun khas. Satu akaun yang khusus untuk hasilan daripada situ saja. Jangan campur dengan kita punya akaun yang utama yang masuk gaji tu.